Alhamdulillah hari ini kita diberi peluang untuk bertemu dalam majlis yang penuh rahmat ini, terutama pada bulan dan yang penuh mulia ni. Kita masih memanfaatkan masa yang Allah berikan dengan sebaiknya lah, dengan seperti menyertai majlis ilmu seperti ini. Okeylah, baiklah, malam ni kita ada tajuk yang sangat-sangat hebat, iaitu pasca COVID-19, peluang besar usahawan muda perlu tahu. Dalam ni yang kita semua tahu, yang join malam ni adalah motivator dan facilitator, dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Okey, kita ada tetamu yang hebat, iaitu Sis Liana. Okey, baiklah, saya ceritakan serba sedikit biodata Cik Sis Lia ni. Okey, baiklah, nama diberi Nurliana binti Muhammad, seorang penceramah, penulis prolifik, usahawan dan sangat aktif lah dalam bidang aktiviti belia. Betul Sis Lia? Betul. Subhanallah, hebat betul Sis Lia ni. Okey, Sis, seperti saya tahu juga, Sis juga alumni daripada Universiti Malaysia Pahang dan master dalam pengurusan projek, betul ya Sis? Okey. Dan pencapaian tertinggi Sis Lia ni, saya tahu dia telah join, dapat anugerah Social Innovation ASEAN Young Entrepreneur Award 2019. Itu hebat lah tu, sampai ASEAN dah tu. Okey. Saya sangat kagum lah dengan pencapaian Sis Lia sekarang ni. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan pertama saya. Seperti saya nak cakap soalan saya. Kenapa Sis Lia pilih tajuk COVID-19, peluang besar usahawan muda yang perlu tahulah sekarang ni? Kerana bagi saya macam saya nak tahu kenapa Sis Lia anggap pada COVID-19 ni banyak usahawan yang peluang besar di dalam pasca. Kenapa Sis Lia anggap benda tu serius? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama sekali, saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Pertubuhan Motivator dan Facilitator Malaysia MOFA kerana menjemput saya sebagai panel untuk perkongsian santai kita malam ni semua. Untuk topik kita COVID-19 dan impaknya kepada terutamanya kepada golongan usahawan, dan tetapi di sebalik COVID-19 yang berlaku, banyak sebenarnya hikmah dan juga peluang-peluang besar yang kita selaku usahawan muda, usahawan belia ataupun usahawan dalam bidang training, motivator boleh rebut peluang ni, terutama sekali menjelang pasca COVID-19 nanti. Okey, kenapa dititik beratkan tentang COVID-19 ni? Kalau kita lihat semua yang mengikuti sesi sharing dan perkongsian kita pada malam ni, kalau kita lihat kalau industri training dan juga perkhidmatan yang kalau kita sendiri berhadapan dan juga situasi dengan ramai pelanggan ataupun peserta. Kalau sebelum ni itu adalah satu, kalau kita lihat sebagai satu elemen tradisional, kita selalu dijemput pergi ke sekolah, dijemput sama ada pergi ke IPT, corporate sector dan sebagainya. Kita yang memberi servis atau perkhidmatan kita kepada orang. Tetapi apabila COVID ini berlangsung dan berlaku, antara semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan kita tidak tahu sampai bila PKPB ini akan dilanjutkan, dan salah satu sektor yang terkesan adalah sektor kita, iaitu sektor industri training dan juga motivasi ataupun perkhidmatan kita sendiri, di mana kita agak orang kata macam sukar ataupun tersekat untuk kita berhadapan bersama dengan kita punya pelanggan ataupun customer.
Jadi di sini apa yang kita lihat kita perlu ambil ni sebagai salah satu peluang untuk sempena dengan pasca COVID-19 yang kita tak tahu bila akan berakhirnya tempoh PKP ni, untuk kita terus ambil peluang sepanjang tempoh PKPB ni. Okey. Jadi mengapa COVID-19 dan saya perhatikan kebanyakan terutama sekali dalam grup MOFA yang anda ikuti sekarang adalah salah satu platform yang sangat-sangat baik dan jarang diadakan oleh saya boleh katakan mana-mana industri yang dalam lingkungan program-program ataupun usahawan yang terlibat. Contohnya dalam industri food and beverage, makanan, dalam industri contoh printing dan sebagainya. Amat jarang ada grup seperti MOFA ni yang menganjurkan program-program ilmu untuk membantu usahawan-usahawan yang terlibat dalam sektor yang sama untuk grow dalam situasi yang mencabar seperti COVID-19. Jadi apa yang saya lihat ini satu peluang yang anda semua, ada 18 orang kita malam ni dan akan semakin bertambah insyaAllah, untuk ambil peluang ni dan gunakan sebaiknya. Okay? Jadi pada malam ni insyaAllah saya akan cuba untuk berkongsi. Kalau sebelum ni dengan sesi-sesi MOFA yang lain, saya ada berkongsi dengan bagaimana untuk kita twist business model perniagaan kita dan bagaimana untuk kita mula bergerak selaku orang kata usahawan dalam bidang servis dan juga perkhidmatan ni. Okey, di mana untuk maklumat anda semua, golongan belia ataupun usahawan muda ataupun mereka yang baru ingin berjinak dalam dunia industri training dan juga motivasi ni, sebenarnya industri kita adalah industri yang akan kurang terkesan, tetapi akan semakin mendapat tinggi demand dan juga permintaan. Okey, cumanya walau dalam apa juga situasinya, kita perlu kreatif, kita perlu olah kreativiti kita dan menggunakan kesemua medium ataupun platform yang ada di sekeliling kita dengan peluang-peluang yang ada untuk kita push up perniagaan kita ataupun apa yang kita ada sekarang ni untuk ke level yang lebih tinggi. Okay? Jadi kalau kat sini saya suka relate dengan grup MOFA ni sebab apa? Sebab MOS ni kebanyakan kita punya yang hadir sesi kita, sesi santai kita malam ni datang daripada ahli keluarga MOFA tu sendiri. Okay? Jadi so malam ni mungkin saya suka kalau macam anda semua sahabat-sahabat yang mengikuti sesi perkongsian bersama dengan saya pada malam ni untuk sharing ataupun bertanya terus, jangan tunggu moderator buka soalan dan sebagainya. Mungkin anda ada rasa terlintas untuk tanya sesuatu dan sebagainya, boleh terus ke ruangan chat kita untuk kita berkongsi pandangan kita pasca COVID-19 yang perlu kita terus buat. Okay? So saya juga ada terima soalan-soalan daripada WhatsApp sebelum kita nak live pada malam ni yang berkenaan dengan boleh Kak Ann. So saya juga sangat kagum lah dengan semangat-semangat ada trainer-trainer wanita yang mengikuti sesi kita malam ni yang membesar bersama-sama dengan saya juga dalam industri ni. So actually untuk kita semua tak sebarangan orang boleh berada di lapangan kita ada sekarang ni untuk sama-sama berkongsi ilmu, nak membangunkan ummah, nak membangunkan modal insan. Dia satu yang sangat mencabar. Jadi bila kita diberi peluang berada di pentas ni, kita sangat banyak platform dan juga pendedahan yang kita seharusnya boleh tahu dan grow sebagai seorang usahawan bidang training ataupun service provider yang profesional walaupun berada di usia belia dan usia muda. So itu yang saya juga lakukan untuk cabar diri saya di usia muda sehingga di platform ini kita boleh pergi sejauh di peringkat antarabangsa. Jadi itu tak ada yang mustahil, baik lelaki ataupun wanita, semuanya sekiranya apa yang kita minat ni kita anjurkan ataupun kita salurkan dengan strategic planning. Kita ada planning, kita ada perancangan dan kita ada tim yang sama-sama
support each other, dan terutama sekali grup Mofa ni dan mana-mana yang mungkin mana belum mendaftar sebagai ahli Persatuan Mofa, gunakan platform ni sebaiknya, kerana saya difahamkan platform Mofa ni akan pergi lebih jauh untuk sama-sama berkembang. Okay? Jadi mungkin moderator ada apa-apa soalan? Saya nak tanya macam mana saya ada dengar Sis Lia kata tadi. Soalan saya macam saya cakap, kita kena kreatif dalam kita push up dalam bidang platform media sosial kan. Sis Lia ada cadangan macam mana yang kreatif dia boleh buat kat dalam untuk besarkan lagi platform di media sosial? Okey, di sini kalau sahabat-sahabat semua boleh lihat pada slide saya. Okey. Boleh lihat pada slide saya yang akan saya share ni. Kalau ada nampak Ada nampak tak? Tak nampak, tak keluar. Nampak muka Sis Lia je. Okey, ada nampak tak berkenaan dengan gig economy? Kalau ada nampak boleh cakap sesuatu, ada nampak tak tentang gig economy? Ada tak moderator? Kalau bahagian saya tak nampak ni. Tak nampak sis. Ada siapa-siapa yang boleh ni? Ada nampak tak slide yang gig economy yang saya tunjukkan sekarang ni? Tak nampak. Kena tekan share. Alright. So kalau anda semua lihat sekarang ni, okay, antara peluang yang boleh kita lihat sekarang, yang boleh kita ambil adalah berkaitan dengan gig economy. So yang saya boleh share, okay. Alright. Okay. So kalau anda perasan tadi saya ada share berkenaan dengan gig economy. So gig economy ni adalah, kalau mana-mana yang baru mendengar ataupun mungkin familiar mendengar tentang gig economy. Gig economy ialah berkenaan dengan ekonomi berasaskan teknologi dan juga digital platform. Okay, so di sini apa yang saya suka untuk share kepada sahabat-sahabat semua yang mengikuti sesi kita pada malam ni. Kita perlu twist dan ada satu platform gig economy untuk perniagaan. Dah nampak? Untuk gig economy. Alright. Okay. So tentang gig economy tu yang saya boleh share adalah berasaskan dengan Okey ke? Macam tak dengar apa-apa pun. alright, ada dengar?
Kapten RJ ada dengar ke suara saya? Okey, saya baru dengar. Okey. Okey, ada dengar suara saya tak? Boleh. Teruskan. Suara jelas, dah jelas dah. Tadi memang tak Kurang dengar langsung lah. Sis lah, kalau saya tadi saya dah dengar dah suara Sis Lia. So boleh teruskan kot. Ya. Okey, so kalau dengar saya akan teruskan. Okay, sebab dekat ruang chat tu macam dia tak nampak sikit kan. Alright. Okay. So saya nak kongsikan berkenaan dengan gig economy. Jadi untuk platform kalian semua, kalian perlu menggunakan gig economy ni sebagai satu asas untuk twist modal perniagaan masing-masing. Ya. Okey, saya tengah teruskan. Jelaskan suara saya? Jelas. Tak dengar apa-apa tadi? Okay, sekarang dah jelas. Sis Lia boleh teruskan. Okey. Alright. Okey. Ada suara. Okey, biasalah. Okey, Chun. Okey, berkenaan dengan gig ekonomi tadi, saya suka untuk ajak anda semua untuk kita twist model perniagaan kita supaya ada elemen-elemen gig ekonomi tadi, iaitu ekonomi bisnes berasaskan ada platform ekonomi dan juga platform digital. Jadi di sini apa yang anda perlu buat untuk persediaan pasca COVID-19 nanti adalah menggunakan medium-medium teknologi yang ada pada mana-mana yang mungkin belum familiar dengan um, training secara online dan sebagainya. Okey, boleh mulakan sebab saya difahamkan di Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya mula untuk mengaplikasikan teknologi digital terutama dari sudut training dan motivasi kepada golongan-golongan pelajar. Jadi mungkin tindakan anda semua selepas ini mempromosi dan branding salah satu medium pemasaran yang baru ataupun new norm, normal kebiasaan baru kita, iaitu dari sudut berkongsi training ataupun perkhidmatan kita dari sudut gig ekonomi tadi kepada sekolah-sekolah ataupun mungkin kepada sasaran pelanggan yang anda ada. Mungkin di sini ada yang fokus kepada sekolah, ada yang fokus kepada IPT ataupun corporate. So dah mula untuk sekarang ni sharing atau perkhidmatan ataupun modul-modul anda yang boleh dilaksanakan di peringkat secara online. So itu yang saya sendiri telah buat dan selepas insya-Allah dalam tempoh semasa PKP dan juga pasca PKP nanti pada bulan 6 kita dah ada program-program bersasar secara online. Jadi yang platform ni mungkin baru, ada setengah daripada kalian sahabat-sahabat semua mungkin baru. Okey, mungkin baru. Tapi tidak salah sekiranya new norm ataupun normal kebiasaan baru ni kita jadikan dia platform
untuk kita pasarkan ataupun mempromosikan apa yang sedang kita modul kita ada, cuma kita twist dalam bentuk gig economy. Okey, jadi mungkin Kak Ann daripada Jiwa Positif, so kalau lepas ni boleh twist ke arah pendekatan teknologi, training berasaskan teknologi, supaya kita jangan tunggu satu waktu yang reda, sebab pandemik COVID-19 ni adalah global issues yang kita tidak tahu bila waktu yang sesuai kita dia akan hapus dan juga dia akan hilang daripada muka bumi ni, kita tidak tahu. Jadi peranan kita di peringkat usahawan training ini, apa kita perlu buat ialah kita kena twist, dan saya yakin ada yang tidak berani lagi terutama kepada trainer-trainer baru dalam grup ni ataupun penceramah-penceramah baru. Pada pandangan peribadi saya, semangat anda tu yang boleh menyebabkan anda boleh pergi lebih jauh, sebab kelebihan kita sebagai golongan muda adalah kita lebih mesra ataupun teknologi adapt, kita lebih mudah meneroka teknologi dan menggunakan aplikasi teknologi. Pandangan saya berkenaan dengan terlalu ramai ataupun medium secara YouTube, kalau kita lihat, anda perlu berhati-hati menggunakan medium YouTube sebagai salah satu cara mempromosi branding diri ataupun perkhidmatan anda, terutama dari struktur training ataupun motivasi ni, kerana apabila kita tersilap membawa image marketing ataupun pemasaran kita di YouTube, sebab saya lihat juga dan saya perhatikan juga ramai anak-anak muda kita yang menggunakan platform YouTube untuk memberi pandangan dan sebagainya. Sometimes YouTube tu juga boleh membunuh, membunuh dengan erti kata lain, ia boleh meninggalkan feedback yang mungkin positif, yang mungkin negatif pada target pelanggan kita ataupun mereka yang akan berminat dengan kita punya servis. Okey, sebab contoh, kalau saya boleh katakan, sekiranya anda ingin mempromosi dari medium YouTube ataupun dan sebagainya, anda boleh lihat konteks ataupun cara penyampaian anda, adakah sesuai dengan target siapa yang akan melihat dan siapa yang akan close. Mungkin apa yang anda share di YouTube tersebut, anda nak share kepada mungkin golongan remaja, tetapi yang akan membeli servis anda adalah golongan-golongan mungkin ibu bapa mereka, mungkin guru-guru mereka ataupun guru-guru kaunseling, sekolah, IPT, agensi, kerajaan dan sebagainya. Jadi apabila kita menyalahkan sesuatu di media sosial untuk tujuan marketing, kita boleh lihat siapa sasaran yang akan membeli kita punya perkhidmatan melalui media sosial yang kita kongsikan tersebut. So itu sangat-sangat diambil kira. Kerana apa? Saya juga ada survey contoh kepada golongan kerajaan, guru-guru dan IPT sebagainya. Kenapa pilih penceramah ni? Kenapa pilih trainer ni dan sebagainya? Kerana konteks ataupun konten yang disalurkan sesuai dan saya suka dan juga menepati apa yang belia ataupun remaja ataupun pelajar-pelajar saya perlukan. So kena lihat konteks tu. Okay? Jadi berhati-hati juga sekiranya ingin menggunakan teknologi. Contoh teknologi tadi adalah seperti YouTube channel. Okay? So itu berkenaan dengan kita punya gig economy. So selain itu juga saya nak kongsi tentang elemen big data. Okay? Big data adalah salah satu elemen yang sangat-sangat diperlukan bukan sahaja kepada 30 kluster perniagaan yang lain. Okay? Tetapi salah satu yang paling penting yang kita perlu ada adalah kepada kalian semua, sahabat-sahabat semua yang sedang mengikuti sesi kita pada hari ini. Apa itu big data? Okey, mungkin ada yang belum familiar dengan big data ataupun ada yang pernah dengar tentang big data. Okey, analisa saya dalam bidang training dan youth development program berkenaan dengan ekonomi dan juga pembangunan kita semua sebagai usahawan muda, okey, ataupun mereka yang baru berjinak dalam dunia keusahawanan. Okey, elemen yang paling penting sekarang pada zaman 2020 dan sehingga
30 adalah elemen big data. Dan kenapa pada hari ini kerajaan sangat menekankan revolusi industri 4.0, kita ke arah 5.0, mengikuti negara Jepun dah ke arah 5.0, kita masih lagi on surface on 4.0 dan ke arah 5.0, dan seterusnya elemen IoT, Internet of Things, dan juga elemen big data tadi. Okay. Big data ni bermaksud semua data-data pelanggan anda yang telah mula didigitalkan. Okey, contohnya sekiranya anda ada data-data dari segi data sekolah ataupun data-data pelanggan dan sebagainya, anda boleh menggunakan semula elemen-elemen tersebut untuk tujuan apa? Untuk tujuan anda mendigitalkan mereka, membawa mereka ke arah dunia digital anda, dunia digital training anda. Bermaksud anda menggunakan modul yang sedia ada yang sedang anda bawa sekarang, tetapi berbezanya ialah anda menggunakan elemen teknologi. Okey. Saya bagi situasi yang new norm sekarang ni, terutamanya dalam kalangan modal insan di peringkat kanak-kanak dan childhood education. Kalau kita lihat sekarang, pendidikan prasekolah ataupun child learning education semuanya telah berubah kepada teknologi kerana kita Malaysia tidak mahu golongan-golongan yang akan menjadi pewaris negara, terutama golongan kanak-kanak ni antara yang menjadi mangsa COVID-19. Jadi guru-guru ataupun ibu bapa telah mula percaya dan menaruh kepercayaan bahawa Internet of Things, IoT ataupun elemen teknologi ni apabila golongan mereka ni ataupun target pelanggan kita, ibu bapa tadi, guru-guru tadi ingin mencari training provider yang boleh berkongsi kepakaran golongan-golongan training ni, anda ke arah tu. Demand telah ada sekarang sahabat semua, demand telah ada. Cumanya anda semua yang sedang menghadap Internet of Things, terhadap big data dan juga gig economy twist dan kita kena berubah. Okay? Dan mungkin elemen iaitu perkhidmatan training, satu channel ataupun macam mana customer ataupun pelanggan anda menyediakan malam ni tolonglah twist apa ni cara original lagi. Kalau dulu kita pergi ke sekolah, dia duduk di desktop masing-masing. Macam Okay, sanggup-sanggup. so pada elemen yang saya kongsikan ni Terputus. Saya tak dapat dengar jelas. ada kalau tak dengar just apa-apa komen je dekat ruang di sini. So kalau terus tak jelas bagi tahu je. Sangkut terus dan jelas kata. Tapi saya kat sini quite okay, putus-putus. Tapi saya dengar Lia punya line suara awak semua dengan clear. Maaf line. Kai dah garuk kepala dah tu. Right. Ya Paul. Fizia. Fizia. Okay. Okay,
Sis apa dengar suara saya tak? Okay, saya rasa dia keluar Dengar sekejap. jelas. Hai Babala. Babala pun ada. Okay, saya rasa saya boleh teruskan ada satu soalan. Soalan yang kedua. Boleh ke saya? Kan Boleh? saya ada satu soalan sekarang. Okey, kita teruskan. Siapa yang ada soalan boleh teruskan teruskan soalan kepada Sislia. Ya, saya tak sure Sisla dia dengar ke tidak. Sisla dengar tak? Kapten ada 21 soalan. Ya, betul. Saya ada 21 soalan. Okey, bagus. Boleh ajukan soalan tu. Sisla dengar tak? Saya kalau nak cakap ni saya nak pastikan panel tu dengar. Ya, betul. Okay, tak apalah. Nanti kalau tak dengar nanti Kai tolong sampaikan Actually sekarang ni Mofa Group sedang naikkan motivator baru, facilitator baru. Tapi saya just nak minta pendapat ataupun cadangan Sislia. Kalau macam motivator yang dah ada nama ni, saya rasa dia tak ada masalah dari segi database. Dan sekolah-sekolah juga dah kenal mereka. Tapi apa yang jadi masalahnya, macam mana kita nak bantu facilitator ataupun motivator yang baru nak up di dalam golongan 20-an, 25 tahun ke bawah lah, yang baru nak ni. Macam mana kita nak bantu dia sedangkan sekolah pun sekarang ni tak buka. Dan kalau kata nak buat online, saya tak sure sama ada parents sanggup bayar dari segi online ataupun tidak. Dan pendekatan yang motivator baru nak gunakan dalam sesi online tu, yang otai-otai pun belum tentu dapat gunakan. So apa cadangan Sislia untuk Faci dan juga motivator yang baru nak up ni dalam medium online ni? Dan adakah dia dah ada customer dia tersendiri dan macam mana dia nak cari customer dia? Tu akan makan masa yang lama lah kot sebab nama pun tak ada kan. Macam Kapten Najib pun memang orang tak kenal lah. So macam mana nak dapatkan audience dia tu dari segi online? Saya rasa sis dah keluar dah kot. So, tuan moderator. Ya, kalau sejak kita Sislia. Saya rasa dia boleh tarik kot jawapan di situ. Tak ada tuan moderator je lah kena jawab. Kalau kita dengar suara Sislia sekarang. Okay. Sislia dengar ke? Kalau bagi saya benda ni. Apa benda? Ada idea. Babala. So babala. Kalau bagi saya apa yang saya belajar daripada Sislia dia dah jelaskan tadi, kalau untuk usahawan yang baru nak naik ni dalam bidang training and motivation ni, bagi saya dia macam patut cari tim-tim yang ada dalam bidang ni. Macam contohnya Mofa sekarang ni kan, dia ada macam dalam grup Mofa ada penceramah yang hebat, usahawan yang hebat dan juga banyak lagi lah orang-orang yang hebat dalam tu. Jadi kalau kita orang-orang yang usahawan muda baru nak join ni, dia patut cari grup yang macam tu untuk dia belajar daripada orang-orang yang hebat-hebat macam ni lah. So dia boleh tanya untuk macam mana dia nak start up dulu bagi saya. Macam tu lah kepada saya lah. Saya faham. Dapat hubungi Sislia.
Saya tak dapat WhatsApp. Satu tik. Ketutiknya. Okey. Tak apalah. Yep. Bubble Love ada tu. Moderator boleh Dia ada panggil dah. Bubble. Moderator boleh panggil Bubble Love. Kita apa rasa nak bersuara, nak suarakan pendapat dan pandangan tu bolehlah buka mic. Kita ada tunggu Cecilia masuk berikan jawapan. Itulah. Saya pun berharap Bubble Love boleh jawab soalan saya tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh cakap? Boleh. Izin laluan. Saya Abang Q. Saya ada pendapat saya lah. At least sebenarnya bukan pendapat saya lah. Ini adalah pesan guru-guru lah. Macam mana cakap macam soalan Kapten tadi kan lebih kepada macam mana motivator baru yang muda-muda kan dalam keadaan PKP ni macam keadaannya sempit lah. Betul? Macam tu kan? So ini pendapat saya lah. Sebab atas saranan guru-guru saya juga katanya macam ni lah. Ini adalah tunjuk ajar guru bukan daripada saya lah. Katanya macam ni lah. Kita semua ada misi dan visi untuk majukan company, majukan diri kita, branding kita kan. Tapi benda tu semua betul. Cuma dalam keadaan PKP ni yang dalam keadaan semua terdesak, semua kesempitan, banyak kekangan, guru saya pesan tak perlu dalam masa sekarang ni kita branding kena jalan, betul. Marketing kena jalan. Tapi boleh juga kita gunakan otai-otai ataupun motivator yang berpengalaman, yang dah ada tapak, yang ada nama. Gunakan diorang ni untuk kita teruskan kita punya platform. Macam nak cakap macam ni lah. Kalau Jelas tak suara saya? Jelas. Dia macam ni lah. Contohnya macam kita bisnes lain lah. Bukan saya keluar sekejap daripada training. Saya bagi contoh je. Contohnya macam produk-produk kan ada juga business owner yang kesempitan. Dan pandangan guru saya ialah tak semestinya kita kena jalankan perniagaan kita sekarang apa yang kita ada. Mungkin kita kena cuti dulu tapi kita runkan orang punya produk. Jadi stokis, jadi agent, jual produk orang. So dari situ kita boleh jana income. Betul, kita tak boleh nak jual kita punya produk. Sebab kita belum ada nama, sebab kita belum siapa-siapa. Kita orang tak kenal kan. Samalah saya pun. So kita jual produk orang, kita marketkan orang, kita kerjasama dengan orang-orang yang ada nama. So daripada situ kita boleh tambah income kita. Dalam masa yang sama, kita boleh tambah pengalaman kita, tambah ilmu kita. So tak mestinya, walaupun kita motivator, bukan saya katakan kita kena stop brandingkan diri kita. Kita kena stop jual produk kita, tak. Tapi kita cuti sekejap dalam tempoh PKP ni je. Sebab kita bercakap tentang tempoh PKP yang tak sampai bila kan. So, guru saya kata expectation kita ialah PKP ni sangat lama. So, takkan kita nak berharap. So, kita kena buat decision, buat keputusan untuk kita cuti sekejap. Tapi dalam masa sama kita gain ilmu, kita gain knowledge, gain pengalaman dengan marketkan orang punya yang ada. So kita tengok kan speaker-speaker, motivator yang dah ada nama, diorang still running diorang punya program. Contoh macam Sifu Kebat, ada beberapa orang lain yang buat online kan. So apa salahnya kalau kita bantu diorang untuk bantu diri kita sendiri sebenarnya. Bukan bantu diorang saja. Itu pendapat saya lah yang guru saya kongsikan lah. So saya kongsikan dalam Mofa supaya sama-sama boleh berfikir. Tak semestinya kita kena stop dan tak semestinya kita kena run juga. Wajib run kita punya company, wajib run kita punya business ni. Tak semestinya macam tu. Kita kena ambil decision untuk step back sekejap. Kita kerjasama dengan trainer-trainer, motivator yang ada nama, yang dah ada yang run program supaya kita boleh tambah ilmu kita, tambah pengalaman kita. Dalam masa yang sama, kita boleh susun strategi untuk selepas PKP. Itu pandangan saya. Itu saja. Terima kasih.
Okay, menarik. Saya pun setuju juga apa yang tuan cakap tu. Terus sebab sekarang ni pun kita boleh belajar juga daripada apa yang dalam grup MOFA tu kita ada macam-macam orang kenalan yang hebat-hebat kan. Seperti saya pun berdapatlah dengan tuan tadi. Jadi sekarang ni Sislia tak boleh nak masuk. Dia kata diisi hujan lebat. Kapten atau boleh saya tambah sikit? Boleh. Nama saya Kazlin. Okey, saya nampak macam ni lah. Sebab selalunya kita ni, bukan kita lah, motivator ni, ramai motivator yang buat sale sendiri. Dan dialah yang speaker dan dialah buat sale. Tapi kalau saya tengok sebagai contoh dalam bidang properties. Kalau bidang properties, developer pun tidak menjual. Tetapi dia kena panggil satu property agent untuk menjual. Saya rasa kita kena tubuhkan macam ni lah. Contohnya di bahagian Kuala Lumpur. Siapa yang boleh buat sale dan siapa yang boleh bagi produk. Contohnya, Kapten boleh bagi produk dengan tajuk apa. Mungkin Baba Love boleh bagi produk dengan tajuk apa. Mungkin Abang Q boleh bagi produk dengan tajuk apa. Sebab saya tengok begini, kalau motivator itu yang nak buat sales, sempat ke dia nak pergi semua sekolah? Contohnya saya di utara. Kalau saya ada produk-produk semua yang sahabat-sahabat semua ni, saya boleh pergi ke sekolah dan offer. Rezeki tu masing-masing. Tetapi saya sebagai ejen di sini yang boleh sebarkan, okey, dia ni ada talent begini, dia ni ada talent begini. Dan masa ni lah motivator buat video review. Jadi bila ni okey, kalau nak tengok Baba Love, saya forwardkan apa ni YouTube yang dia pernah ni. Kalau Kapten, okey, saya forwardkan. Sebab sales amat meluas. Ada yang di Pahang, ada yang di Kelantan. Jadi tak mungkin saya di Kedah akan cari klien di KL. Saya di Kedah takkan saya cari di Kuantan. Tetapi ejen-ejen ni akan ambil sebahagian daripada profit. Atau mana-mana motivator akan bagi price dan berapa profit yang akan dibagi kepada ejen. Saya rasa itu lebih cepat. Satu lagi yang macam Abang Q lah katakanlah, collaboration dengan yang mana sifu-sifu yang dah ada. Itu ejen tu pun boleh buat daripada segi itu. Kan? Jadi kita kena ada strategi. Tak boleh jalan, dia ni jalan pergi ke sekolah ni, dia rasa dia boleh close deal. Sebab ada tajuk-tajuk yang katalah saya bawa 10 tajuk. Kemungkinan ada yang akan sangkut. Kan? Yang sahabat-sahabat punya. So saya rasa cara ni yang lebih cepat lah kalau kita nak buat sale. Itu saja nampak saya. Okey, ada dengar suara Sislia tak? Okey Sislia, boleh sambung Sislia. Suara Sislia jelas, gambar jelas, cuma mata pun jelas. Okey, minta maaf sebab kat sini hujan lebat sikit, tapi Allah saya cuba deliver supaya apa yang kita ni dikongsikan dapat sesuatu lah. Okey, berkenaan dengan yang tadi, mungkin masa kita stop tadi moderator ada soalan kot. Soalan saya macam yang Kapten dah tanya tadi. Sebab sama. Sislia soalan tadi Sislia dapat dengar soalan Kapten. Tak dengar. Okey. Soalan dia macam ni, saya ajukan dia. Soalan Kapten macam ni. Sekarang ni kan tengah musim COVID-19 ni. Jadi macam mana kita nak naikkan semangat usahawan muda, terutama yang minat dalam bidang training motivation ni, untuk mereka kembangkan minat mereka tu dalam bidang training motivator ni, terutama dalam platform gig ekonomi ni lah. Okay. So thank you. Terima kasih. Okay. Macam kalau kita nak buat sesuatu idea yang baru, antara yang kita lihat sekarang, kalau kita lihat dalam keadaan situasi yang sangat mencabar sekarang COVID-19,
dari segi daripada dah lah COVID tu datang sekarang, and then tiba-tiba modal yang sedia ada ataupun kita punya keuntungan margin yang sebelum ni kita dah guna pakai untuk kita menampung tempoh-tempoh yang kita tidak beroperasi disebabkan oleh tempoh kawalan pergerakan. Jadi apa yang saya nampak dekat sini, kalau sahabat-sahabat semua ada perasan yang Sisia ada kongsikan di ruangan MOFA WhatsApp group kita berkenaan dengan peluang pembiayaan geran yang ditawarkan oleh sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat swasta. Okey, saya ada yang WhatsApp saya juga pagi tadi yang nak saya share malam ni berkenaan dengan ada antara mereka yang masih meragui ataupun masih lagi takut untuk memohon mana-mana suntikan bantuan tersebut. Okey. Suka untuk saya maklumkan di sini malam ni, okey, berkenaan dengan bentuk-bentuk bantuan, sokongan dan sebagainya. Kalau kita lihat, okey, ada antara kita yang masih belum ada SSM. Jadi tempat yang boleh kita sebab dan kita memang melakukan orang kata training, survey dan sebagainya, atau mungkin kita menjadi facilitator mengikut trainer-trainer sebelum ni. Ada langkah-langkah yang boleh kita guna pakai pada waktu COVID ni walaupun dalam industri servis dan perkhidmatan ni untuk kita mendapatkan suntikan modal tersebut. Okey? Contoh yang boleh saya lihat, yang boleh saya list down dan mungkin sahabat-sahabat boleh list down di peringkat keusahawanan. Yang contoh kalau dibentuk geran. Geran kita ada di bawah LHDN dan juga kita ada di bawah yang terbaru hari ini di bawah Kementerian Sains, Inovasi dan Teknologi ada menawarkan geran untuk syarikat startup di mana mungkin kat hari ni ada idea nak relate tentang gig ekonomi dan sebagainya. Mungkin ini platform yang sesuai di mana geran ataupun dana ni berjumlah sehingga hampir 100 juta ringgit. Itu di bawah Kementerian Sains, Inovasi dan Teknologi. Dan salah satu geran yang boleh saya kongsikan malam ni di bawah MDEC, okey. Di bawah MDEC dia ada juga geran-geran startup kepada mungkin syarikat-syarikat seperti anda semua yang nak menggunakan pakai elemen teknologi, training dan big data dan sebagainya untuk memulakan inovasi. Macam tadi saya dengar perkongsian daripada sahabat kita yang dia mencadangkan yang kita perlu join venture antara kita selaku trainer-trainer muda bersama dengan mereka yang mungkin jauh berpengalaman ataupun mereka yang kukuh. Jadi, sebab apabila joint venture ataupun kita guna sharing ni berlaku, so anda boleh mencipta satu idea baru dan mengguna pakai kemudahan yang sedang disediakan sekarang. Suka untuk saya maklumkan juga, itu dari sudut geran. Geran maksudnya kita tak perlu untuk bayar balik pada mana yang mungkin baru nak tahu ataupun tak pernah dengar. Yang actually kita selaku bidang servis training ni boleh mengguna pakai dan tidak semata-mata syarikat tu mesti ada produk. So itu adalah salah satu taksiran yang salah kerana negara kita ni hampir menjurus 70% sektor golongan belia kita suka kepada industri perkhidmatan, services. Okay? Jadi kita pun termasuk salah satu daripada industri tersebut. Okay, betul berkenaan dengan geran. Untuk geran LHDN, mungkin ada sahabat-sahabat di sini yang belum mendaftarkan SSM ataupun SSM dah tamat tempoh dan sebagainya. Cadangan saya terus pergi ke geran khas GPK di bawah LHDN dan terus mohon. Kalau boleh malam ni pun boleh terus mohon. Geran ni menawarkan 3,000 untuk mereka yang berkecimpung dalam industri apa-apa perkhidmatan. Okay. Itu kalau saya boleh share dari segi suntikan di mana macam mana kita nak terus push up ataupun nak menarik minat golongan usahawan-usahawan dalam bidang training ni khususnya untuk terus minat dalam bidang ni dan terus orang kata push up business walaupun dalam sektor yang mencabar sekarang. Okey, selain itu juga dari segi geran, ini pula dari segi pinjaman di mana moratorium 0% 6 bulan pada tarikh kita berjaya terima permohonan tersebut. Okey, macam saya share dalam grup pagi tadi, ada antara yang mengikuti sesi-sesi yang telah kita kongsikan, ada antara dalam grup MOFA tersebut
yang dah bertindak balas. Maksudnya mereka ni terus take action, ada mohon tekun, ada mohon BSN, ada mohon bantuan-bantuan pembayaran di bawah perbankan yang lain. Baik, di sini saya nak kongsikan dalam situasi sekarang hampir 90% pada mana-mana syarikat, tak kisah dari sektor PKS, industri kecil dan sederhana, dan kita semua rata-rata trainer dari kalangan mikro dan juga perusahaan kecil, perusahaan sederhana memohon bentuk bantuan ni. Jadi kalau kita sendiri selaku usahawan mikro dalam bidang training yang tidak ambil peluang ni, so saya rasa itu salah satu kata peluang yang kita tak rebut lah. Di mana mungkin di sini bukan kita nak elak untuk meminjam dan sebagainya. Tetapi kelebihannya di sini adalah peruntukan geran contohnya di bawah tekun. Saya baru ada discuss dengan pegawai tekun berkenaan dengan bentuk pinjaman zero interest ya, Islamik, yang berkenaan untuk bantuan push up perniagaan kita ni. Masih ramai golongan-golongan usahawan ni yang tidak memohon. Ada lagi baki. Jadi saya cadangkan gunakan platform ni, anda perlu lihat. Contoh, anda nak buka satu platform, let's say nak buka platform digital berasaskan training dan sebagainya. So bentuk sokongan yang anda perlukan berjumlah 8,000 untuk develop maybe website, anda nak develop satu orang kata training host, ataupun anda nak membentuk satu platform-platform digital. So modal-modal ni atau bentuk bantuan ni yang anda boleh bangunkan kerana ianya apa yang dalam training ni termasuk dalam teknologi digital yang sedang giat untuk dibangunkan negara kita sekarang. Di mana kemahirannya perlu ada modul dan perlu ada trainer dan perlu ada tools teknologi, di mana golongan ini adalah golongan anda semua yang mengikuti sesi kita malam ni. Maybe daripada perkongsian kita malam ni, anda ada satu idea baru anda gunakan. Okay? Jadi sebelum kita nak mohon tu, of course kita kena ada planning, kita kena tahu berapa jumlah yang kita nak mohon, dan selepas 6 bulan, apabila saya dapat rasakan dalam tempoh 6 bulan unjuran kita terima sesuatu pembayaan tersebut, selepas daripada itu kita boleh untuk bayar balik secara sistematik dengan pengurusan kewangan yang kita boleh belajar dari masa ke masa, mungkin melalui grup okay. Selain tu juga macam mana kita nak menarik golongan usahawan muda ni untuk terus berminat dalam bidang training ni juga. Cadangan saya adalah tadi, kerana anda bukan saja berada di Malaysia saja. Platform-platform yang mungkin anda bangunkan kesan pada COVID-19 ni boleh bawa brand anda untuk terus ke peringkat antarabangsa. Kita tahu mungkin pada malam ni ada bakat-bakat baru yang lahir daripada anda semua, dan saya yakin mesti akan wujud sebab mana-mana perkongsian saya dengan sama ada belia dan sebagainya, bila tiba-tiba selepas kita buat brainstorm dan sebagainya, selepas daripada tu mereka ada berkongsi result, result yang mereka terima. So itu pandangan saya yang pada malam ni saya kongsikan dia punya impact dia dari struktur keusahawanan, ekonomi dan kemajuan diri kita dalam industri training ni. Jadi saya tidak meliputi kepada modul pembangunan orang kata diri kita semata-mata, tapi ia melibatkan beyond antara kita, Malaysia dan juga global, dan juga peluang-peluang yang ada. Okay. Selain tu, kalau macam mana kita nak rujuk bentuk-bentuk peluang ni. Okay. Jadi mungkin anda boleh take note. Antaranya anda boleh terus pergi di bawah Kementerian Pembangunan, Keusahawanan dan juga Koperasi. Dan juga anda boleh lihat di bawah agensi seperti SSM, KPDN HCP. Anda boleh lihat juga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Mungkin dalam ni ada trainer ataupun penceramah
ataupun training provider dari sektor wanita. Okey, kerana wanita juga ada kelebihan-kelebihan di peringkat jabatan kementerian tertentu, sebab menjadi tanggungjawab negara untuk memastikan golongan seperti kita, trainer yang dan juga ialah usahawan dalam bidang ni untuk terus sustain dan juga untuk terus grow up walaupun dalam tempoh PKP yang mencabar ni. Okey. Jadi itu antara bentuk peluang yang masih ramai lagi golongan-golongan usahawan terutama dari industri training ni yang tidak nampak. Okey. Selain daripada kalau kita ada dengar sebelum ni ada juga trainer yang twist bisnes dia ataupun buat sesuatu perniagaan yang lain. Okey, bagi pandangan saya itu bersasar ataupun fokus kepada cash flow yang mereka perlukan ketika itu. Mungkin ada antara anda dalam yang mengikuti sesi kita pada malam ni yang ingin fokus kepada training, so otak kita dah tak boleh nak buat benda lain. So yang kita tahu training, kita sangat minat training, so kita fokus bidang training ni, tetapi kita add on teknologi walaupun kita tidak pergi kepada tempat kita buat program tu, tetapi peserta masih lagi ada dan kita menjalani sesi program tu bersama dengan peserta. So itu kita nampak. Itu yang pertama, alternatifnya di mana mengedepankan elemen gig economy, IoT, big data dalam kita punya training kita sebagai salah satu new normal untuk pasca COVID-19 ni. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya ialah yang boleh saya kongsikan tadi, perlu refer. Kita dengan kementerian yang ada sekarang ni Malaysia sedang mengeluarkan cukai-cukai yang kita bayar sebelum ni untuk diberikan semula kepada rakyat dalam di peringkat kluster-kluster masing-masing. Jadi kita salah satu kluster yang boleh memohon dan boleh menggunakan kelebihan yang sedang diberikan dan ditawarkan oleh kerajaan ni dengan cara yang bijak tadilah. Kalau macam saya boleh hari ini di bawah usahawan belia di bawah saya saja, ada yang dah lulus 8,000, ada lulus 10,000 dan sebagainya. Dan pelaksanaan mereka seterusnya adalah wujudkan satu elemen teknologi dan kemudiannya terus orang kata terus move on untuk ada cash flow dan juga ada income lah dalam bidang dan tidak stuck je, sebab sehingga hari ini daripada tempoh 17 Mac saya difahamkan masih ada trainer lagi yang income dia zero. Jadi saya rasa terpanggil untuk berkongsi pada hari ini di mana perlunya ada perubahan di channel perniagaan anda, bagaimana orang nak mendapatkan perkhidmatan anda, dan perlu tambah salah satu elemen teknologi. Kita perlu mendalami, anda perlu lihat ataupun kalau tahu lepas ni boleh kita sama-sama sharing dalam grup Mofa, apa-apa soalan terus tanya saya. Mungkin ada part yang ada networking saya yang boleh membantu anda dan sebagainya, sebab macam betul kata sahabat kita tadi dalam grup Mofa ataupun dalam training ni, kita perlu teamwork. Kita tak boleh, kalau kita nak berjaya kita boleh pergi seorang-seorang, tapi kalau kita nak pergi lebih jauh kita kena work as teamwork lah, sebab dunia training ni dunia yang tetapi demand yang sangat. So itu yang anda semua perlu hadam, perlu ambil ni sebagai salah satu persaingan yang sihat antara kita untuk sama-sama positif dan maju semua orang dalam grup Mofa ataupun dunia training dan motivasi. Sebab bagi saya anda semua hebat, termasuk saya juga hebat. Sebab apa? Sebab Allah bagi kita sedikit kelebihan ilmu dengan kelebihan mengikut kepakaran masing-masing. Okey, jadi kita perlu gunakan ilmu tu dengan twist situasi yang relevan supaya diri kita pun terjamin dan boleh grow, dan juga orang yang akan mendapat manfaat daripada servis kita juga boleh sama-sama grow. Jadi itu yang sangat penting. Itu yang kedua yang saya share. Yang ketiga seterusnya adalah anda perlu ada satu alternatif kedai ataupun satu alternatif bisnes yang boleh
memberi motivasi, suntikan motivasi kepada anda. Contoh yang boleh saya katakan, mungkin dalam grup ni, okay, ada yang buat hartanah. Jadi di samping dia seorang trainer, dia ada another page kedai online di mana dia yang menunjukkan dia menjalankan perniagaan hartanah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari skop nombor 3 ni adalah mungkin anda sekarang ni seorang trainer penceramah dan side income ataupun passive income anda seterusnya anda menjadi duta brand t-shirt ataupun jenama baju anda sendiri sebagai contoh. Ataupun anda sekarang seorang trainer penceramah ataupun facilitator, anda ada side brand anda sendiri, iaitu anda menjual kurma ataupun anda ada menjual buah-buahan ataupun anda ada menjual tudung, baju raya, brand baju raya dan sebagainya seperti yang yelah kalau kita tengok ataupun anda ada jual kismis minda, suplemen kesihatan dan sebagainya. Jadi anda perlu fokus jangan terlalu banyak. Okay, sebab sometimes either kita perlu ataupun e-book ataupun buku-buku yang anda hasilkan ataupun anda menjadi affiliate kepada buku-buku. Jadi itu adalah salah satu suntikan motivasi dan lihat, okay, kalau aku ada kenalan ni aku boleh promote apa. Jadi kita sebagai trainer ataupun training provider, penceramah dan sebagainya, kita perlu ada alternatif sebab kita bukan setakat kalau orang luar sebut menjual idea apa semua, tidak. Sebab itu yang saya juga fight di luar yang dikatakan senang lah you punya business dia setakat menjual alio dan sebagainya, tapi di sebalik kepakaran yang kita ada ni kita telah korbankan masa, otak, fikiran, kita buat research dan sebagainya untuk develop satu model tu. Jadi kita kena twist lah persekitaran tu dan kita kena add on elemen yang kita ni usahawan bukan berniaga. Kalau let's say kita ni berniaga, anda buat modul and then anda hanya menjual modul anda tersebut. Tapi kita dalam skop usahawan sekarang kena gunakan 100% kekuatan ataupun kelebihan kita sebagai usahawan sekarang, di mana anda perlu add on apa kelebihan ataupun peluang-peluang yang ada dan add on sekali dengan kita punya servis yang sedang kita buat sekarang. So itu antara 3 poin yang saya kongsikan, di mana 3 poin inilah yang saya kongsikan kepada usahawan-usahawan di bawah saya, di mana yang mereka pada waktu KP ni pun ada buat sale yang boleh mencecah 4 ke 5 angka. Jadi itu result daripada apa yang saya cakap malam ni yang saya kongsikan, apa yang kita implement kepada usahawan-usahawan belia, usahawan-usahawan muda kita. Okey, mungkin ada soalan moderator? Saya rasa untuk soalan tak ada kot sebab Sis Lia dah terangkan sebaiknya lah dalam perkara ni. Cuma saya rasa kita dah sampai penghujung program lah. Jadi saya nak tanya kalau Sis Lia ada pesanan lagi ke, sebab saya nak simpulkan lagi lah apa yang Sis Lia dah kongsi pada malam ni sangat menarik. Jadi Sis Lia ada lagi sedikit pesanan dan nasihat untuk kami semua? Okey, untuk yang terakhir, saya juga memberi peringatan juga untuk saya, sedikit ilmu dan networking yang saya ada ni. Mungkin ada sahabat-sahabat yang sedang mengikuti ni, antara cadangan saya kita terus bernetworking. Saya juga ada dalam grup Mofa tu. So kalau let's say ada apa-apa yang mungkin kita boleh support each other, so kita terus berbincang melalui grup tu ataupun boleh WhatsApp saya jugalah untuk mana-mana saya dan tim saya boleh bantu. Itu satu. Yang keduanya, kita perlu support each other yang sangat-sangat dan elakkanlah sifat-sifat yang kita nak compare each other antara trainer, sebab dunia training ni sangat sempit. Tetapi demand kita sangat luas. Yang ketiga,
teknologi, IoT, digital platform tadi cubalah untuk apply dalam kita punya dunia training sebab saya telah pun mengaplikasi ni dan meletakkan elemen-elemen ni sejak pertama kali saya twist bisnes model perniagaan saya kepada teknologi dan sehingga sekarang elemen yang saya guna pakai ni mendapat demand permintaan baik daripada peringkat rendah sehingga ke peringkat kementerian dan juga antarabangsa. So itu antara proof result saya yang saya share dan mungkin kalau siapa ingat saya pernah share kita ada elemen facilitator yang facilitator tak perlu pun nak terjun ke lapangan tapi menggunakan teknologi. So itu yang kita telah lakukan. Dan mungkin ilmu-ilmu ni kita boleh kongsi dari masa ke masa. Jadi saya nak mohon maaf kalau tak okey tadi sebab hujan. Apa, kita semua ada masalah internet, biasalah tu. So, saya juga menyayangi sahabat-sahabat saya semua dalam industri training ni dan pesan mentor saya Datuk Dr. Muhammad Fazilah dan juga saudara Amin Idris, mentor yang saya yang selalu mengikuti perkembangan saya. Advice be humble dan juga keep grow. So itu sahaja. Okay. Terima kasih Cecilia sanggup masa malam ni. Okay. Kalau nak simpulkan pada apa yang selama ni, apa yang Cecilia dah kongsi lah, pertama kita kena sentiasa kreatif dalam platform teknologi ni untuk tingkatkan lagi kita punya bidang usaha kita ni. Lepas tu yang kedua, kita sebagai usahawan muda yang baru nak naik ni, kalau dia tak tahu apa yang dia nak buat, dia perlu tahulah langkah-langkah yang sepatutnya ya. Contohnya apply LHDN ke, seterusnya lah. Seterusnya yang terakhir saya nak cakap untuk kita kena pandailah merancang dan ada strategi sebaiknya untuk jangka masa pendek dan panjang. Dan untuk kita kembangkan lagi dalam kita dalam bidang training and motivation ke dan apa-apa juga bidang usahawan yang kita sedang sebutkan lah. Okay, saya rasa itu sahajalah untuk kita punya malam ni dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sudi luangkan masa. Saya rasa walaupun dah terlebih sedikit masa, minta maaf lah sebab kita semua kena faham lah, kita semua pun ada masalah internet yang tidak boleh dijangkakan. Okay, terima kasih juga kepada Cecilia sudi berusaha untuk untuk masuk kembali walaupun tadi ada masalah teknikal. Saya pun juga tadi masuk lambat apa semua. Okay lah. Okay, apa semua pun saya rasa itu saja. Kalau apa-apa nanti saya boleh PM Cecilia lah kalau nak tanya apa-apa ke. Saya rasa info yang sangat menarik malam ni dan banyak yang saya dah belajar malam ni. Okay, kita boleh tutup kita punya majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Al-As. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Tunggu lagi semua, insyaAllah akan datang. Terima kasih semua.